Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Untuk hari ini adalah pendidikan jasmani tingkatan 5. Kita sambung bab yang kita belajar semasa di sekolah hari itu sebelum cuti, iaitu kekeluargaan. Okey, ini adalah standard pembelajarannya. Yang adalah standard pembelajaran menjelaskan kepentingan komunikasi dan masa berkualiti bersama-sama keluarga dan menjana idea cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Okey, kita akan tengok sambungannya. Okey. Okey, ini isu kehidupan berkeluarga. Okey. Kadang-kadang alasan-alasan yang remeh okey diberikan oleh ahli keluarga yang boleh menyebabkan pergaduhan berlaku. Kadang-kadang isu-isunya adalah isu yang remeh. Kalau dekat dalam buku teknis, kalau ikutkan dia kata alasan-alasan yang remeh adalah seperti rumah bersepah ataupun anak tidak terurus dengan isu yang boleh menyebabkan ketegangan berlaku lah, ya. Maksudnya ibu bapa sendiri pula bergaduh tengok anak main ke rumah mainan bersepah ke apa ke kan. Tengok sudahnya ibu bapa pula yang bergaduh lah. Sepatutnya ini diselesaikan dengan cara yang baik lah. Okey, kita tengok yang pertama sekali, apakah isu-isu yang biasa sangat yang berlaku pada rumah tangga, ya. Okey, yang pertama adalah keganasan rumah tangga. Ini keganasan rumah tangga. Okey, keganasan rumah tangga ini adalah dengan cara penderaan fizikal. Okey, penderaan fizikal tu, kalau fizikal tu maksudnya kena pukul lah. Ada kecederaan mental, ada kecederaan emosi, seksual dan juga spiritual lah. Keganasan rumah tangga ni boleh berlaku beberapa sebab. Antaranya adalah tiada keharmonian dalam rumah tangga ataupun persahaman dalam rumah tangga antara ibu bapa tersebut, ibu ayah. Latar belakang keluarga yang berlainan, yang memang datang daripada keluarga bermasalah, ataupun kita mengalami masalah ekonomi. Okey, ada masalah ekonomi, ataupun cemburu melampau. Ini dia kata cemburu melampau terhadap pasangan. Okey, disebabkan oleh kebiasaannya, oleh kurangnya didikan agama lah. Itu yang sebab utama lah. Kalau biasanya kalau kita ikut agama kita, mana-mana agama pun tak adanya dia nak suruh kita buat jahat kan. Semuanya nak agama ni mendidik untuk kebaikan. Semua mendidik untuk kebaikan. Tak ada lagi agama suruh buat jahat ke apa ke. Okey, yang nombor 2. Okey, yang kedua sekali adalah kepincangan keluarga. Okey. Cabaran hidup pada era globalisasi ini menyebabkan kebanyakan ibu bapa sibuk mengejar harta lah. So sekarang ni disebabkan oleh ni bukan kena kata sibuk kejar harta sangat, sebabnya keperluan sekarang ni ibu bapa ni bekerja, dua-dua ni bekerja. Itu yang menjadikan kadang-kadang terlupalah tuntutan untuk tanggungjawab terhadap anak-anak. Sebabnya ibu bapa ni dah terlampau sibuk. Sebabnya perlu mencari duit lah, wang untuk sara hidup. Tidak susah macam mana kita nak hidup. Sekarang barang dah mahal. Tetapi implikasinya kepada anak-anak lah. Anak-anak akan jadi, bila jadi macam ni, anak-anak akan rasa tersisih. So mulalah dia melepak sini. Bila melepak, mulalah merokok dengan kawan-kawan dia pula. Buatlah sesuatu macam vandalisme lah. Vandalism kan. Habis dicontengnya, habis dia rosakkannya harta-harta ataupun harta-harta awam lah. Okay. Yang seterusnya adalah ibu bapa tunggal. Ibu atau bapa tunggal. Ibu atau bapa tunggal ni dia jaga anak dia sendirian. Okey. So bermakna mengurus anak dan bekerja
bebanan tu tadi menyebabkan keluarga tu jadi tertekan lah, sebabkan pekerjaan tersebut mungkin dia letih, mungkin ada tekanan sebab tu kerja, menyebabkan hubungan anak menjadi renggang lah. Kita tak dapat nak bersama-sama dengan anak tu sepanjang masa lah. Nah, sebabkan pekerjaan kan, jadi so hubungan tu jadi renggang, dia jadi tegang kan. Jadi ibu bapa tunggal ni dia tak dapat bersama-sama anaknya sepanjang masa lah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat adalah perceraian. Okey, perceraian ni kesan kepada anak-anak lah, ibu bapa dan ibu dan bapanya terpisah. Okey, jadi anak-anak menjadi kurang kasih sayang kurang kasih sayang. So dia anak-anak ni tertekan sebabkan terpisah lah, ada yang ikut ayah, ada yang ikut ibunya jadi emosi-emosi yang tak stabil apabila melihat orang lain keluarganya seperti mana orang-orang biasa, tapi dia terpisah macam itulah Okey, yang seterusnya adalah kahwin kontrak. Okey, kahwin kontrak ni kalau ikutkan kahwin kontrak ni dia ada had ataupun tempoh masa lah. Okey, ada tempoh masa yang tertentu sesuatu perkahwinan, tapi ini menyebabkan banyak masalah. Okey, apabila berlakunya habis tamat kontrak tu, so ada berkaitan dengan hak penjagaan anak, berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, betul tanggungjawab, yang mana satu nak ambil anak, yang mana satu pilihan keluarga yang mana-mana nak ikut. Kita susah kalau kahwin kontrak lah. Itu adalah antara isu-isu dalam keluarga lah yang berlaku di negara kita. Okey, yang biasa berlaku lah. Okey, yang seterusnya adalah kita akan tengok cara mengatasinya. Okey, bagaimana kita nak cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Okey. Okey, macam mana cara mengatasinya? So, antara yang pertamanya adalah meningkatkan kemahiran komunikasi. Okey, meningkatkan kemahiran komunikasi dalam keluarga. Okey, meluangkan masa untuk berbual bersama si keluarga supaya ikatan kekeluargaan menjadi lebih erat. Itu yang pertama. Yang kedua, menerangkan masalah yang dihadapi oleh ibu bapa dan berbincang dengan mereka untuk menyelesaikannya. Okey, okey. Biasanya kalau gini kita kena bercakap lah. Okay, berkomunikasi, bercakap dengan ibu bapa apa masalahnya secara aman lah, secara dalam keadaan yang tenang lah. Jangan cakap masa tengah bergaduh apa semua baru nak bercakap, tak boleh. Dia kena sentiasa berbual, berbincang, meluahkan masalah kan. Okey, itu antara komunikasi-komunikasi yang berkesan untuk kita mengatasi ketegangan. Okey, yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Kebiasaannya kalau kita mempunyai sumber kewangan yang lebih kukuh, okey, untuk pembelanjaan, jadi mungkin sedikit banyak itu membantu kita mengatasi ketegangan keluarga lah. Okey, menasihati ahli keluarga supaya berjimat cermat dalam berbelanja supaya ada tabungan yang diperlukan ketika kecemasan. Okey, ini sangat perlu. Tabungan ketika kecemasan ni adalah sangat-sangat perlulah supaya kita tidak kekurangan wang. Okey, kekurangan wang sebab biasanya kalau waktu kecemasan ni kita perlukan duit secara tiba-tiba. Tiba-tiba nak duit dalam berapa ribu, 3-4 ribu, mana nak cari duit. So kalau kita ada tabungan, so itu melegakan sedikit kita lah. Mempunyai ahli keluarga yang penyayang. Setiap ahli keluarga hendaklah mengamal sikap
saling mengambil berat dan bertoleransi untuk melahirkan keluarga yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Ini sebenarnya sikap setiap ahli keluarga tu mesti sayang menyayangi antara satu sama lain. Jangan bergaduh-gaduh. Kon adik-beradik, ibu dan bapa, semua sayang menyayangi ya. Ahli keluarga juga harus melaksanakan hak serta tanggungjawab mereka dan mempelajari ilmu kekeluargaan supaya keluarga akan bahagia. Kalau di sini masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing, lepas tu mau pula mempelajari ilmu, itu paling baik sekali. InsyaAllah keluarga akan jadi lebih bahagia kan. Okey, seterusnya yang keempat, mengutamakan pendidikan. Okey, kita boleh belajar sehingga peringkat yang tertinggi adalah lebih baik. Okey, menyediakan peluang untuk anak melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ini tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anaknya belajar ke tahap yang mana yang tertinggi yang paling boleh lah. Memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak supaya berada di landasan yang betul. Okey, agama dan juga moral. Ini sangat penting untuk sasiah anak-anak. Tak guna juga kalau kita begitu pandai, begitu hebat, tapi kita moral kita teruk kan, perangai teruk, itu tak boleh. Okey, untuk seterusnya adalah aktiviti keluarga yang bahagia dan harmoni. Okey. Yang pertama sekali kita buat aktiviti riadah, meluangkan masa bercuti, berkelah, memancing bersama agar dapat mewujudkan kemesraan antara ibu bapa dan anak. Okey, riadah. Okey, riadah bersama dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dalam sesebuah keluarga. Okey, itu aktiviti riadah. Kita tengok aktiviti apa? Bersukan. Nombor 2, aktiviti bersukan. Okey, bukan saja dapat meningkatkan tahap kecergasan, tapi dapat meningkatkan tahap kecergasan, tapi dapat juga melepaskan tekanan kerja. Itu. Ibu bapa tu dapat melepaskan tekanan kerja, anak-anak dapat melepaskan tekanan berada di sekolah. Agaknya kerja rumah banyak kan. Jadi tertekan tu, bila kita bersukan tu kita dapat lepaskan tekanan kita. Selain itu dapat juga meningkatkan prestasi pembelajaran dan juga kerja masing-masing lah. Yang seterusnya dalam sukan ni kita dapat semangat kerjasama dan juga tolong-menolong yang dibentuk melalui aktiviti bersukan boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey. Yang seterusnya adalah aktiviti keagamaan. Okey. Macam kalau orang Islam kita sembahyang ataupun bersolat. Yang paling baik sekali adalah bersolat di masjid. Okey, selain dapat ganjaran pahala yang lebih banyak, kita dapat berkenalan-kenalan dengan ahli-ahli karya masjid yang lain. Okey, menghadiri aktiviti keagamaan secara berkala dapat membantu mengurangkan tekanan emosi dan depresi serta menjadikan seseorang itu lebih tenang dan bahagia. Okey, mana-mana aktiviti keagamaan lah, bukan orang Islam saja, agama-agama lain pun boleh. Yang seterusnya, menyertai aktiviti keagamaan sebagai langkah membendung aktiviti atau kegiatan yang tidak bermoral dan mencipta suasana yang lebih berdisiplin sesuai dengan ajaran agama. Sebenarnya setiap agama ni dia mementingkan kebaikan. Tak ada lagi agama yang menyuruh kita bergaduh ataupun membuat kejahatan. Okey, itu saja untuk pendidikan jasmani kekeluargaan untuk pada hari ini. Jadi kalau ni pelajar-pelajar, kita akan buat sedikit latihan. Okey, pada muka surat, kita akan tengok latihan. Okey, pada muka surat 147, latihannya muka surat 147. Di dalam buku latihan tu, buatlah soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2 sahaja. Okey, nombor 1 dan juga nombor 2 sahaja di dalam buku latihan. Okey, ini kita akan nilainya sebagai pentaksiran. Okey, ini akan dinilai
dinilai sebagai pentaksiran bilik darjah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Pendidikan jasmani tingkatan 5. Sekian, terima kasih.